kurang tepat. Idza ijtahada al-mujtahidu fa asaba falahu ajran wa in akhta'a falahu ajrun wahidun. Nabi kata apabila orang tu berijtihad betul pandangan dia, 2 pahala. Kalau salah, 1 pahala. Pahala 1 tu bukan makna pandangan dia tu betul. Pandangan tu tetap salah. Yang dapat pahala tu sebab dia rajin baca buku. Dia fikir, dia kaji, dia buka kitab, dia buka ni, dia macam-macam dia buat kan. Disebabkan ada usaha. Usaha itulah menyebabkan dia dapat pahala. Bukanlah pandangan tu mesti betul. Betul tak? Dan kadang-kadang kita susah nak menilai pandangan mana yang paling betul. Imam Ibn Hazmin dulu, dia buat keluar fatwa mula-mula sekali mengatakan muzik adalah halal. Ambil kau. Yang ulama lain semua kata haram satu. Haram, muzik haram, haram, haram. Sebab Nabi Muhammad kata ada hadis yastahiluna al-hira wal harira wal qamra wal ma'azib. Akan berlaku satu sama pada umat Nabi Muhammad ni yang mereka ni akan halalkan arak, dia orang akan halalkan sutera, dia orang akan halalkan zina, al-ma'azib, muzik. Ibn Hazmin punya kajian dia kata hadis ni dhaif. Jadi kembali pada hukum asal, muzik adalah halal. Ibn Hazmin. Ya, Ibn Hazmin ni pandangan dia pun banyak yang pelik-pelik. Dia baca kitab dia Al-Muhalla tu kan. Tak baca lagi Daud Zuhairi lagi pening. Daud Zuhairi Syekh pandangan dia punya antara yang pelik lah. Nabi Muhammad kata kita tak boleh berwuduk daripada air yang kita kencing kat situ. Ada hadis ya, hadis ni hadis sahih riwayat Imam Muslim. Cerita dia ni, Daud Zuhairi kata Nabi kata tak boleh berwuduk, tapi kalau nak minum boleh. Oi, kacau tu. Air tu contoh air kan. Kita pergi kencing kat situ. Nabi kata berwuduk tak boleh, mandi tak boleh. Nabi kata wuduk tak boleh, mandi tak boleh, tapi kalau nak minum boleh. Sebab apa? Sebab Nabi tak kata minum. Berat aku tu. Ada tak? Ada pendapat ulama tu ada. Apa lagi? Nabi Muhammad kata kencing, kalau kita kencing dalam botol kita cuah tak apalah. Lagi kacau. Dia ada pandangan macam tu, pandangan pelik-pelik. Daud Ibn Hazmin pandangan dia pun ganjil-ganjil. Dia ni yang mula-mula kata muzik ni halal. Ulama ni semua kata haram. Hari ni kita pakai sapu. Pakai Ibn Hazmin juga. Pakai Ibn Hazmin. Buat lagu mana peminat setia nak jual Latif? Anak mestilah tension kalau orang kata tak boleh dengar lagu sebab anak peminat setia nak jual Latif. Sebelah ni klinik Dr. Najwa. Nak jual Latif kan? Lagu kan bagus-bagus. Betul lah kan? Tapi nak cerita pandangan ulama tu, kita nak kata mana satu yang paling betul tu pun susah juga nak cakap kan. Susah. Dah sekali serah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam ada cantik dah. Apa-apa hal kalau susah sangat sebut wallahu ta'ala a'lam. Allah Ta'ala saja lebih mengetahui ya. Imam Malik yang kata alim kabir tu, Imam Malik rahmatullah alaih. Orang pergi tanya 40 soalan, dia jawab sikit dia, yang lain semua wallahu a'lam, wallahu a'lam, wallahu a'lam. Oh, senang jawapan. Syekh hukum ni wallahu a'lam. Salah siapa yang Syekh hukum? Wallahu a'lam. Jawapan senang jadi mufti lagu tu. Imam Malik rahmatullah alaih. Anak masa belajar di Azhar dulu, di Mesir dulu, ada kawan anak Arab, anak tanya dia. Dia tak ada jawab, dia kata apa? Dia kata man qala la adri faqad afta. Lagi senang. Barang siapa yang mengatakan aku tak tahu, itu pun satu fatwa. Balik dia jawab la adri, saya tak tahu. Itu fatwa saya. Cerita dia kan. Imam Malik nak cerita ni, dia bab ulama tu sendiri tu, dia antara satu dengan yang lain tu dia ada khilaf dalam sudut memandang nas wahyu Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tak tahu mana satu betul tau. Cumanya bila kita nak amalkan tu, kita kena tengok ma huwa aslah, mana yang lebih memberi kemaslahatan. Mana yang lebih memberi kemaslahatan, bukan ma huwa aisar. Apa elok? Ma huwa aisar, ma huwa ashal. Dia ada satu mazhab yang berlaku dekat Arab Diri. Mazhab senang. Imam Syafi'i ada iza sahal hadis bahawa mazhabi, mana yang sahih hadis itulah mazhab aku, kata Syafi'i lah. Kita kat Malaysia ada satu mazhab, ma huwa ashal fa huwa mazhabi. Mana yang lebih senang, mazhab aku dulu. Dia baca semua mazhab je senang. Yang ni kita ambil senang. Kata dia kan. Oh, yang ni pun kacau juga. Ma huwa aslah, mana yang lebih memberi kemaslahatan. Kalau banyak-banyak ni, mana yang lebih memberi kemaslahatan, kita pakai pendapat itu. Contoh macam debat pasal hudud contohlah kan. Anak cakap peribadi, anak tengok enactment hudud Kelantan, anak banyak tak diterima. Peribadi anak, bukan anak tolak hudud tu. Anak faham juga, ini salah faham ni, rakam-rakam pula kan.
Mari jengkel tak puas hati dengan aku, itu dah aku jebol ni lagi walaupun jebol tu dah terganti siapa dia. Kan? Bangga. Dalam hadis penduduk Kelantan tu yang qat'inya 3. Qat'iyatul hilalahnya 3 je. Potong tangan penzina. As-sadiq was-sadiqatu faqta'u aydihum jazaa' mimma kasabana kalamin Allah. Satu. Yang keduanya sebab satu kepada penzina. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Yang ketiganya adalah sebab 80 rotan kepada orang yang melakukan qazaf. Walladzina yaramuna al-muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum samani jaldah. Itu qat'i. 3 dia yang qat'i. Qat'i itu di dalam pendalilannya qat'i tanpa ada khilaf. Tapi yang ni semua khilaf. Muharabah. Muharabah, orang melakukan pemberontakan, kita nak bunuh pada pemberontakan. Memang ada Quran. Quran kan ada sebut tentang hukum pemberontakan. Tapi ada ulama kata dia bukan hudud, dia di bawah kategori ta'zir. Kenapa? Sebab hukuman yang dikenakan, sama ada bunuh ke, potong secara bersalin tu kan, ataupun buang daerah ke, dia ada pilihan daripada sudut pemerintah. Pemerintah boleh pilih mana satu nak pakai. Faham? Bila ada pilihan daripada pemerintah, menandakan ada elemen kemanusiaan di situ, elemen manusia di situ. Bila ada elemen manusia, makanya diletak di bawah ta'zir. Khilaf. Ada kata ta'zir, ada kata hudud. Satu. Apa lagi? Orang berzina nak direjam ataupun tidak? Yang ni tajuk berat. Rejam. Rejam ni ialah Imam Abu Zurah buat perangai dekat satu pertemuan ijtima' fiqh pada masa itulah. Imam Abu Zurah, ulama Azhar, ulama Mesir. Dia kata rejam tak ada. Oh, kacau jeb. Ulama-ulama Sunni kata, oh ya betul dia ni. Sebab Imam Abu Zurah ni alim. Dia bukan alim biasa Syekh. Dia bukan ustaz tepi jalan macam aku Aku ustaz tepi jalan kan? Alim. Dia kata tak ada rejam. Bila tak ada rejam ni, ulama kritik dia jawab dengan cool. Tembes tu. Kelas dia, tak ada satu dia jawab. Habis dah ni, kata Qardawi ni, dia kata aku pun ada masa tu nak dengar ucapan daripada Imam Abu Zurah. Nak tanya ni semua salah sebab tak guru aku. Turun dulu. Turun dia pergi tanya pula. Pergi tanya ni macam mana Syekh? Dia jawab senang. Dia kata uqubatul yahud. Uqubah al-uqubah al-yahudiyah qad nusikhat bi din rahmah. Jawapan dia senang. Dia kata hukuman Yahudi itu dinasahkan dengan agama rahmat. Statement dia daripada Imam Abu Zurah. Statement dia. Ulama ni duk kelang kabut bincang. Datang seorang ulama daripada Syria, nama dia Mustafa Az-Zarqa. Dia menyebut pasal, dia kata hukuman rajam memang berlaku, sama ada di zaman Nabi ataupun di zaman selepas pada zaman Nabi, zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Tapi tak semestinya hudud. Mungkin ta'zir. Betul tak? Maknanya mengakui kewujudan hukuman rajam, tetapi apakah dia ta'zir ataupun hudud? Khilaf. Betul tak? Khilaf. Ada orang kata ta'zir, ada orang kata hudud. Panjang ceritalah bab rejam ni. Ada seorang doktor kritik anak. Dia salah seorang panel hudud Kelantan. Dr. Azhar Abdullah nama dia. Dia kritik anak, ada satu tulisan dia masuk insider. Anak 3 hari tak keluar rumah. Macam kita tak jawab hujah dia. Dia melampau betul ni. Rumah buka kitab bila-bila. Anak jawab lah. Bila kita semak, kita pun faham kenapa Imam Abu Zurah ni kata hudud rejam ni tak ada. Imam, kenapa Mustafa Az-Zarqa kata hudud rejam ni adalah ta'zir bukan hudud. Baru kita faham. Sebab hadis-hadis yang cerita pasal rejam semua ada problem. Walaupun riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Ada Bukhari, tapi kadang-kadang gharib. Ada gharib, Imam Abu Daud tak pakai. La yuhtaju bihadithil gharib wa in kana rawihi Malik. Itu perkataan Imam Abu Daud dalam kitab dia Risalah ila Ahli Makkah. Dia disebut dalam kitab, dia kata dia tidak berhujah dengan hadis gharib walaupun perawinya Imam Malik rahmatullah alaih sekalipun. Ada gharib maksudnya ada ramai yang pakai ada gharib sebagai hujah. Tapi ada sebilangan ulama yang mengatakan hadis gharib tidak boleh dijadikan sebagai hujah. Ada debat tu di kalangan ulama ni. Debat. Jadi kita tengok macam mana kita nak buat ni dalam khilafiyah ulama tu kan. Macam mana nak buat? Kita ambil pendapat mahwa aslah, mana yang lebih memberi kemaslahatan kepada agama. Dr. Allah bin Bayah tu, Mauritania tu kan. Dia buat satu statement. Menarik nak baca statement yang penuh panjang. Dia kata min maqasidi syariah allati alghaha an-nas hifza tahsini suratil Islam. Dia kata sebilangan maqasid syariah yang ramai manusia abaikan adalah menjaga imej baik agama Islam.
Kan ramai kita ni kan tak ambil pot buat agama Islam nak rosak ke tidak, kita buat lebih kurang, betul tak? Dia kira nak buat, tapi dia tak fikir buat tu nak jadi apa, betul tak? Rosak je. Taliban pergi untuk patung Bamiyan. Oh, dulu tahun 90-an dulu kan, ada Pakistan masa tu. Bom patung Bamiyan, perang, pecah patung Bamiyan, patung Buddha. Qaradawi kritik sakan masa tu. Qaradawi wakil kata tak betul tindakan pergi bom patung, bomba kritik. Qaradawi pergi bahas pula di sana ada beza di antara al-asnam dengan at-tamasi. Qaradawi, asnam patung berhala, at-tamasi ni patung perhiasan. Yang kata kena runtuh ni patung sembahan, patung perhiasan tidak perlu diruntuhkan. Kata Qaradawi lah, berhujah dengan wakil Taliban masa tu kan. Antara statement menarik daripada Qaradawi, dia kata hari ni kau runtuhkan patung Buddha, esok orang Buddha bunuh orang Islam. Masa tu tahun 90-an, akhir 90-an. Hari ni berlaku tak? Dia berlaku kan? Qaradawi cakap dah, hari ni kau orang runtuhkan patung Buddha, esok orang Buddha bunuh orang Islam. Hari ni tengok semua orang Islam boleh bunuh. Orang Buddha takkan duduk diam. Nampak? Memanglah kita pergi runtuh satu patung orang Buddha, kita tak bunuh. Tapi orang Buddha dia anggap ini akidah. Dia orang pun ada konsep jaga akidah juga. Kan? Dia tunjuk dendam dia pergi bunuh orang-orang Islam. Maksudnya bertindak tapi tak fikir lepas tu nak jadi apa. Betul tak? Sedangkan ni Dr. Abdullah bin Bayah kata, jaga imej agama Islam. Kita jangan fikir nak buat je, tapi nak buat kena fikir, aku buat ni imej Islam jadi baik ke, imej Islam nak jadi buruk. Benda yang perlu dipikirkan oleh orang-orang Islam, tapi ramai orang abaikan. Gitu. Banyak aku cerita, aku semua repek banyak tadi. Dah rasa cukup lah kot. Mungkin ada siapa nak tanya soalan, cukup lah. Wallahualam. Anda rasa dah panjang menyeret ni. Dah cukup lah. Wallahualam. Mungkin ada siapa nak tanya soalan, sila. Tak nak cakap, Pak Din cakap tadi, siapa nak kritik, memang anak suka orang kritik berbanding tanya soalan. Kalau otak anak tak terbuka ni memang tak best lah. Okey, wallahualam. Okey, sila. Ustaz, Sila Tuan Haji. berkenaan dengan tu apa ni apa tu Rasulullah yang hadir dalam apa masa berselawat tu. Itu. Jadi macam mana dia punya pegangan kita lah ada isu tu. Dia nak jawab Anak peribadi tak setuju lah. Cuma menarik, benda ni ada dikupas oleh, sebenarnya ulama Muqaddimin pun dah kupas. Ibn Hajar Al-Asqalani pernah kupas. Baca dalam kitab Fathul Bari Syarh Al-Bukhari. Kau usah Fathul Bari awal ni. Itu kitab Fathul Bari Syarh Al-Bukhari. Ialah adalah satu hadis, man ra'ani fil manami faqad ra'ani fil yaqazah. Tu matan hadis Barang siapa yang tengok aku dalam mimpi, maka dia tengok aku macam secara realiti, yaqazah. Ada yang kata memang Nabi boleh hadir. Yang kata tu kalau kat Malaysia ni Ustaz apa Mahathir pun nama. Mahathir apa? Mahathir seorang ustaz. Mahathir Joy pun nama kan. Dia ada anda dengar YouTube Talan Elio. Segmen tu kan. Adalah 2-3 orang ustaz-ustaz kita tu kata sampai tu. Kalau kat Arab tu hari Jumaat. Tutup hari Jumaat ada satu video dia cakap, dia kata boleh. Dia kata qad ra'aitu an-nabiyya yaqazah. Tu tak tahan. Dia kata aku sendiri tengok Nabi secara yaqazah. Jam. Gitu jam. Anda tak berani nak menafikan keilmuan dia orang. Padahal anda dia orang alim. Cuma kalau orang tanya anda secara peribadi, anda tak setujulah kata tengok Nabi, jumpa Nabi secara yaqazah. Sebab kalau kita boleh jumpa Nabi secara yaqazah, masa kita jumpa dengan Nabi itu ada tak dalam lubang kubur dekat Madinah? Nabi dah jumpa kita secara yaqazah, mana Nabi tu keluar jumpa dengan kita. Betul kan? Jadi masa Nabi jumpa dengan kita di Malaysia, Nabi ada tak lubang kubur? Orang tu dia jumpa dengan Nabi sekarang. Dalam sekarang ni juga, bukan orang kat Malaysia dia, dekat Jerman pun jumpa Nabi. Berapa Nabi dah ada. Segi logik dia tak masalah. Segi logik tu pun ada masalah. Kita pergi kepada matan, mar'ani fil manami faqad ra'ani fil yaqazah. Bila kita semak, antaranya Imam An-Nawawi dia pernah kupas hadis ni. Dia melihat hadis ni daripada sudut Nabi SAW hijrah ke Madinah. Bila ke Madinah, ada orang-orang Mekah ni yang diorang ni terindu-rindu dengan Nabi SAW sampai termimpi Nabi.
Jadi disebabkan dia orang termimpi-mimpi dengan Nabi SAW, di situlah Nabi Muhammad sebut, barang siapa yang bermimpi jumpa dengan aku, dia akan jumpa aku secara realiti. Maksudnya lepas berlaku Fatu Mekah tu lah, Nabi sampai Fatu Mekah jumpa dengan Nabi SAW. Yang tu ada takbilan lah, tafsiran daripada ulama-ulama yang muktabar. Kalau tanya nak beribadah, nak tak setuju lah aku mimpi jumpa Nabi secara qazah. Tak masalah, dia betul ke yang kau jumpa tu Nabi? Itu soalan. Orang mimpi jumpa Nabi, dia cerita kat kita jumpa dengan Nabi tu pun kadang-kadang kita pun boleh percaya ke Muhammad ni. Betul tak? Kita kena tanya dulu. Orang tu kata, "Ana mimpi jumpa Nabi Ustaz." Tanya dulu, Nabi yang kamu jumpa tu macam mana rupa dia? Tanya dulu. Saya nampak Nabi ni rambut belah tepi. Bukan Nabi. Nabi bukan belah tepi. Kalau dia kata belah tepi, kita tanya, ada misai tak? Ada. Kontot kan? Itu Hitler, bukan Nabi. Nabi Muhammad bukan rambut belah tepi. Betul kan? Nabi Muhammad ni macam mana dalam mimpi? Nabi Muhammad ni belah tengah. Dia kan belah tengah, tu boleh terima sikit. Sebab kita baca dalam Syama'il Muhammadiyah, Nabi belah tengah tu kan? Apa lagi? Nabi Muhammad SAW ni dia ada jambang. Lepas tu misai dia tutup bibir. Itu Pak Sama Said. Itu bukan Nabi SAW. Maksudnya kita kena tanya balik. Kalau dia cerita tu serupa, lepas tu tengok dalam hadis tu semua Nabi SAW lah. Cuma kalau dakwa jumpa yang qazah, yelah ada orang kata, yelah satu part lah, Ana tak berani nak menafikan keilmuan orang ni. Tapi kalau orang tanya Ana secara peribadi, Ana tak bersetuju. Peribadilah. Wallahu'alam. Wallahu'alam. Mimpi di pernah Nabi. Okey, Allah. Syekh, sila. Saya ada dengar satu hadis yang di mana Sayyidina Umar baca kitab selain Al-Quran kan. Rasulullah melarang Sayyidina Umar daripada lakukan. Itu hadis tu betul? Ada. Hadis ni paling common baca kitab Mustikah Hadis. Jilid yang pertama. Larangan Rasulullah tu dari sifat tekstual ke ataupun memang Rasulullah tak membenarkan membaca kitab lain? Kita baca Bible ke? Tak boleh baca Bible. Kalau Abiha Zakir Naik Zakir Naik Ahmad Didat tu semua baca Bible sebab nak jawab orang Kristian punya hujah kan? Tak. Kalau baca dalam kitab Al-Mufaqqat Al-Imam Syatibi, dia mari satu riwayat perkataan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Al-Khattab dia kata, "Tamassaku bi diwani syi'rikum fi jahiliyatikum fa inna fihi tafsir kitabikum." Perkataan dia, Umar bin Al-Khattab kata, berpegang teguhlah kamu dengan syair-syair jahiliah kamu, kerana ia boleh membantu untuk kamu memahami Quran kamu. Okey, itu perkataan Umar bin Al-Khattab dan ada dalam kitab Al-Mufaqqat Al-Imam Syatibi rahmatullahi alaih. Lepas tu kita compare pula dengan hadis tadi, "Amutahawwikuna antum kama tahawwakatil yahuda wan nasara." Tu kan hadis yang Umar nak baca Taurat. Jadi bila kita banding dua hadis tu, kita akan nampak sebenarnya hadis tu dia mencerita dalam kerangka peribadatan. Peribadatan, bukan selain daripada peribadatan. Maksudnya kita nak ambil semayang ni dengan kita gabungkan dengan ibadat-ibadat orang agama lain, bukan agama Islam. Yang tu tak boleh lah. Tapi yang berbentuk biasa-biasa ni, dia tak ada masalah. Bab kemanusiaan, kan? Kita baca tu bukan kita nak beriman, kita baca tu sebab kita nak menjawab balik hujah-hujah mereka kan. Itu tak jadi masalah. Kita baca tu sebagai ilmu, pengetahuan, rupa agama diorang ni macam ni. Masalah. Bukan kita nak ambil, kita nak jadikan sebagai amalan dalam agama kita. Yang tu kacau lah. Yang tu yang Nabi kata bid'ah tu kan. Tak boleh, sebab ada gabungan antara Islam dan agama yang lain. Itu dah salah. Agama tu tak ada yang as-salah nanti. Kebimbangan itulah. Selain itu tak ada masalah. Cuma anda rasa mungkin kita kena clear juga. Kita kena beza dua perkara tau. Al-ibadat dengan al-adat. Dia ada ibadat. Yang ibadat ni kita tak boleh nak pandai-pandai. Ana selalu cakap benda ni dekat kawan-kawan pun pernah sebut. Kita kata baik, bab ibadat ni tak semestinya baik di sisi Allah. Kita kata baik, tetapi ia belum tentu lagi baik di sisi Allah. Puasa ni baik. Siapa kata puasa tak baik? Semua kata puasa ni baik. Tetapi kalau puasa 1 Syawal, baik tak? Akal kita kata baik tak? Kita kata baik lah, puasa kau. Betul kan? Raya 1 Syawal ni, kalau kita ni ada anak sebagai contoh, anak kawan anak kita datang pakai seluar luruh nampak seluar dalam, contoh. Puasa ni dia punya falsafah dia mengekang kehendak hawa nafsu. 1 Syawal datang pakai yang pelik-pelik, contoh. Jadi macam mana ni? Kita pun berpuasa untuk mengekang hawa nafsu. Betul tak? 1 Syawal tak boleh.
Walaupun kita kata baik, tapi belum tentu lagi baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bab ibadat. Lain daripada ibadat, merempat je lah. Sekarang kan keluar ada baju Melayu hipster nak dipakai raya nanti. Ada baju raya hipster. Alamak, reng tau. Buat doyok buat. Rajin sungguh buat doyok. Buat doyok tu lah, misal melintang. Buat doyok. Dia buat baju hipster. Baju ni, baju Melayu. Dia buat ni, singkat ni, atas kat ni. Bukan lapor sampai sini. Lepas tu, senat ni, senat. Pakai baju warna lain, samping warna lain, seluar warna lain. Seluar tu pula tu bukan lapor bawah tu, dia up tu. Oh, memang salafi. Seluar tu kan. Oh. Lepas tu dia pakai tu, dia bukan sekadar pakai seluar tu, dia mesti pakai stoking. Stoking tu pula mesti dengan seluar tu, dengan stoking tu kena ada renggang. Kasut tu kita pakai, ada kasut dia pula, bukan semua kasut boleh pakai. Oh, keren. Baju Melayu hipster. Ada lah keluar lah. Ada orang tanya, boleh ni? Dia kata pakai lah. Kalau rasa nak pakai. Kalau rasa tak malu korang pakai. Pakai, masalah. Kenapa? Al-aslu fi al-asya' al-ibahah. Asal satu kerap adalah harus. Anak pergi masa belajar pondok. Anak belajar pondok dapat apa? Pasal Mak Kelantan. Dululah. Masa belajar, baca kitab Sabil Muqtadi apa nama kitab? Tak ingat lah nama kitab. Jalan budak-budak bawa belajar. Nama kitab pun budak-budak bawa belajar. Muqtadi. Dalam kitab dia tulis, ni pakai topi sudu ni haram. Pakai telilih ni haram. Oh, jam. Telilih haram, syekh. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Tu hujah dia. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka ia daripada kaum itu. Ni, topi sudu ni, dia panggil topi copio. Boboh nama tu topi copio. Punya anti topi. Ni, duduk pergi Darul Atiq. Al-Darham Ustaz Ghazali Hasbullah. Ada seorang dulu meninggal Ustaz kan. Dia pun ni keras ni, pakai topi keledar pun tak boleh. Betul. Anak masa tu, pasal anak budak-budak, anak suka ikut Ustaz mengajar ni. Pergi Darul Atiq tu. Bapak anak ni suka dengan kuliah. Ikut bapak kita pergi kan. Topi sudu ni, topi keledar tak boleh pakai. Dia panggil topi Portugis. Oh jam kita kacau. Betul tu kan. Ni cerita di masa ngaji pondok kan. Tak pakai topi, tengok orang pakai topi sudu ni, tengok ucap beliau. Oh. Fasik. Oh tu tak tahan. Fasik tu tak tahan. Orang main ngaji pondok lu. Betul tu. Cerita ni, cerita. Tak apalah, pergi mengaji Pakistan. Maulana Pakistan ni masuk kelas wajib pakai serban. Oh lagi tak tahan. Masuk kelas ni awal itu terlupa pakai serban. Sekarang kopiah tak pakai. Kan? Ni masuk kelas ni terlupa dah pakai serban. Ni kita punya Maulana tanya, "Temarak apa kelikah? Kau punya serban mana?" Dia solat. Waktu itu terlupa. Ambil serban, pakai serban Syekh. Tak pakai serban memang kena maki kat situ. Maulana Pakistan. Maulana Pakistan ni dengan jambang dia, dengan misai dia, dengan serban dia. Bila jadi imam, kita ni kat belakang tu ikut dia ni, tiba-tiba Pak Imam yang kita ikut tu, misai pun tak ada, janggut pun tak ada, serban pun tak pakai. Uish, rasa macam tak sah mayau ni. Dia rasa tau. Masa belajar Pakistan lah. Pergi ikut belakang Pak Imam, tengok Pak Imam tak ada janggut. Tak sah ni, tak sah. Orang tu cerita Pakistan. Kawan anak seorang ni, orang Iraq belajar Pakistan. Dia jambang. Tapi dia selalu gosok dia punya janggut ni. Jadi tenggelam sikit, kena perambat keluar daripada kelas. Dituduh potong janggut. Potong. Kena tuduh orang Pakistan ni. Ni kita duduk kat Pakistan tu, ya Allah, kuat tu rasa tu. Balik Malaysia ni, nak ikut Pak Imam tu, kena tengok Pak Imam tu dia serban tidak. Kalau Pak Imam tak kepiah, memang tak ikut. Tak ada orang lah. So, ni cerita balik pada Pakistan lah. Tak apalah. Bagi Allah masuk kelas terkejut. Doktor Azhar yang alim kabir tu kepiah tak pakai. Yang kedua kena pakai cap tu ada kat jana sekali. Yang ketiga ada pakai telih, tu pakai yang wajib. Lagi canggih bawa rokok. Asal dia tu lagi canggih. Lagi canggih. Ana respect gila. Itu seorang doktor tu, saya dah belajar Mesir. Dia bawa rokok saya dekat atas meja. 5 batang susun. Pak, qala Rasulullah ngajar hadis. Tak cerita ngajar hadis. Anak-anak boleh terima lah dengan ngajar hadis lah rokok sebab dalam hadis tak sebut rokok.
Dalam hadis tak boleh cerita pasal rokok. Jadi tak heran lah dia mengajar hadis sambil bawa rokok. Kalau Rasulullah dia rokok ni bombang sedut kan. Macam air dia tak masuk dia sedut. Oh, nampak wahyu. Air dia tak ada tu sedut, tengok asap tu dapat wahyu dah kan. Rokok yang kelima tu, pegang terakhir tu, kita pun sambil-sambil tu kemas beg nak tutup buku sebab habis dah tu. Waktu rupanya habis rokok, wallahu alam. Pergi mesti. Dengan pakai tali leher kita, sudah aku ngaji pondok dulu, tali leher ni haram ni. Ngaji pondok dulu, ngaji pondok kan. Aku ni duk ngaji pondok dulu pakai topi sudu ni haram ni. Man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Oh, kacau. Kita ni tak boleh terima ni. Ulama Azhar ni dengan ulama kat pondok tu, alim Azhar lagi. Yalah, anak ada seorang doktor mengajar dekat Azhar, dekat mana orang. Kalau kita dapat Nashrah. Dimbiak Intan Dimbiak. Ada seorang nama Dr. Abdul Maqsud Daud. Anda suka nama dia, macam nama orang Kelantan. Dr. Abdul Maqsud Daud. Dia mengajar fiqh muqaranah. Anda respect dia mengajar, dia tak pernah buka kitab. Yang best tu dia syarah, kita tengok kitab, tak lari. Betul canggih tu. Tak lari, betul ni. Habis-habis dia syarah, dia boleh duduk relax. Dia tanya, siapa nak kritik aku? Oh, canggih doktor ni. Kritik. Kita daripada Malaysia pun tak kritik lah. Malaysia ni sejak pada dulu lagi penakut. Yang suka kritik ni orang Arab yang Salafi. Dari dulu lagi Salafi suka kritik orang. Jadi kawan semua budak Salafi mau berjambang, dia bangkit, dia kritik. Doktor tak betul, brom dia sound. Doktor bagus mensyarah. Syarah dia pun menarik lah dengan Quran hadis dia. Doktor dia tengok senyum tengok muka dia. Bila duduk dia kata ana uhibbuka fillah. Doktor dia jawab, aku suka engkau kerana Allah. Sebab kau ada janggut, orang lain tak ada janggut. Doktor tu kata. Tapi hujah kau, aku pula tak suka. Dia pun jawab hujah. Oh, Dr. Abdul Maqsud Daud, Azhar lah, pasal nak belajar tu kan. Alim saya mengajar tak buka kitab. Oh, itu bukan senang tu. Ulama pondok kena ada kitab boleh belajar. Tak ada kitab memang tak belajar lah. Takkan kita nak kata ulama Azhar tu bodoh. Betul kan? Ini macam mana ni? Yang kata alim ni, yang alim ni pula pakai cap mengajar. Yang alim ni pakai tali leher. Oh, ini kena kaji lagi. Kita pun cari maklumat, baca buku rupa-rupanya tidak ada satu fakta yang jelas mengatakan tali leher ni pakaian keagamaan. Sebab man tashabbaha biqaumin fa minhum, dia akan merujuk kepada keagamaan. Adapun yang lain daripada keagamaan dia tak termasuk dalam masuk hadis ni. Jadi kita pakai cap bukan keagamaan. Cap ni dia nampak rock sikit lah. Tu je lah. Okay. Tali leher ni biasa lah. Bukan ada kaitan. Ada orang pergi tafsir tali leher ni salib. Sebab apa salib? Sebab kan dah macam salib. Oh, itu teruk sangat tu. Kan, apa ingat kat Malaysia ni yang untuk bongkar salib tu teruk. Ada lagi teruk daripada tu. Tali leher dia kata salib kan. Minda apa aku tak tahulah. Berat kita lepas ni kalau kita berjalan kat tangan pun dah jadi haram. Salib. Berat lah kan. Dia ada, tak ada fakta mengatakan dia keagamaan. Bila tak ada fakta mengatakan dia bukan keagamaan, makanya kembali pada hukum asal, al-aslu fi al-asya'i al-ibahah. Asal satu perkara adalah harus, hukumnya harus lah, tak ada masalah apa pun. Macam orang perempuan ada satu dilik pasal orang perempuan haid duduk datang masjid, boleh ke tidak? Debat ulama, bukan sikit punya debat canggih debat. Ada kata orang perempuan haid haram datang masjid. Ini popular mazhab Syafi'i. Ulama-ulama kita di Malaysia ramai pakai pendapat tu kan. Ialah mazhab Syafi'i. Yang tu Qardawi tulis satu kitab, Kitab At-Taharah nama kitab. Anda baca kitab ni, anda mula-mula sekali sampai di Mesir. Baca. Dia kupas, dia kata orang perempuan haid boleh datang masjid, tak ada masalah apa pun. Sebab orang yang kata haram tu, la uhillu lil junubi wal haidi indal masjid, itu hadis rujukan ni. Aku tidak halalkan orang haid, orang junub duduk datang masjid. Hadis tu lah. Inilah hadis, tak boleh datang masjid. Qardawi pergi kaji balik hadis dia, semak. Oh, dia kata hadis dia ada masalah. Perawi seorang nama Al-Aflat bin Khalifah. Bila semak Aflat bin Khalifah, macam ada ulama kata dia ada problem. Maka hadis ni segi sahih dia pun ada masalah. Ada orang kata sahih, ada kata tak sahih kan. Jadi kita kembali pada hukum asal, al-aslu fi al-asya' al-ibahah. Asal satu perkara adalah harus. Jadi boleh lah datang masjid. Faham? Lepas tu pergi compare pula dengan 2-3 hadis Nabi yang lain, cerita para isteri Nabi duduk datang masjid ketika tu mereka sedang istihadhah, tapi diorang letak atas
pelapik punggung. Bermaksud yang tak boleh itu darah tu kena kat masjid. Itu maksud dia. Sekarang tak tiba isu dah. Orang perempuan semua pakai panggil kapur tu. Pampers dia tu lah. Kan? Bukan pampers budak-budak tu. Kan? Jadi masalah. Maksudnya debat di kalangan ulama tu memang berlaku. Pasal ni? Allah. Tuan Haji. Banyak soalan Tuan Haji. Ada. Satu pasal tadi Ustaz ada sebut masalah solat tu tadi yang berdekatan, yang 1 bulan besar kan. Yang betul lah, yang mungkin ulama sopi ataupun yang satu lagi mungkin aliran hadis ke. Perbezaan solat lah. Apa punca sebenarnya kan. Itu satu lagi soalan berkenaan dengan Nabi Isa ni. Sebab soalan pertama macam mana? Beza sufi dengan punca sebenar dia orang tu macam tak boleh sama lah. Khilaf dalam bab sembahyang. Okay. Tentu soalan yang berkenaan dengan Nabi Isa ni. Sebab saya tengok ada juga kes-kes ulama, sikit-sikit ulama yang menyebutkan Nabi Isa tu dah wafat. Jadi isu sebenar isu tu macam mana? Dia punya jawapan lah. Okey, soalan kedua tu susah nak jawab. Macam tadi nak jawab. Yang pertama tu pasal khilaf. Dia khilaf ni boleh berlaku sebab okey. Kalau kita baca dalam Fatwa Ma'asarah, Qardawi ada senaraikan 3 sebab berlaku khilaf. 3 Qardawi punya kubasan dalam kitab Fatwa Ma'asarah. Yang pertama, khilaf boleh berlaku disebabkan satu nas yang mempunyai tafsiran yang pelbagai. Satu nas tapi tafsiran macam-macam. Ana suka buat misal ni lah. Al-mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Orang perempuan yang ditalak itu dia hendaklah tunggu sebanyak 3 kali quru. Quru tu khilaf. Ada ulama kata suci, ada ulama kata haid. Pasal tak? Maksudnya ulama memahami nas itu tak sama. Itu berlaku. Ada yang kedua, khilaf ni boleh berlaku disebabkan 2 nas yang dilihat macam bertembung dan perlu diselaraskan. Contoh macam hadis Nabi SAW yang disebut tentang bila kita semayang, kita rokok, kita sujud, nak turun lutut dulu ke turun tangan ataupun turun tangan turun lutut. Khilaf Maliki kata turun tangan turun lutut. Maliki lah. Mazhab kita Syafi'i kata turun lutut turun tangan. Bila kita semak dulu ada hadis. Satu hadis Wa'il, satu lagi hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dulu sahabat Nabi. Cuma ni beza je, sahabat Nabi seorang tengok Nabi ni semayang turun lutut turun tangan. Satu hadis kata Nabi kata jangan semayang dengan turun lutut, tapi turunlah tangan dulu. 2 hadis. Nampak bertembung. Makanya berlakulah kajian-kajian terhadap hadis itu. Mazhab Syafi'i, mazhab Maliki yang ni dipakai oleh Syekh Albani rahmatullah alaih dalam kitab di Sifat Salatin Nabi. Dia punya kubasan, dia kata hadis yang kata turun lutut, turun tangan tu pada dia dhaif. Ni Syekh Albani sebut Sifat Salatin Nabi dhaif. Jadi kembali pada hukum hadis sahih, iaitu semayang turun tangan baru turun lutut. Masalah. Tapi cuba kita buka kitab-kitab mazhab Syafi'i. Buka kitab-kitab mazhab Syafi'i macam An-Nawawi sendiri, Majmu'ah. Dia bahas bila mengatakan semayang turun lutut turun tangan, dia pakai hadis tu. Bermaksud ada ulama mengatakan hadis itu adalah sahih. Kita kena ingat status hadis sahih tidak berkhilaf. Al-Bukhari kata sahih, ulama lain kata dhaif. Biasalah tu. Man badala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang tukar agamanya, maka naklah bunuh orang tu kan. Hadis ni memang Imam Bukhari riwayat kata sahih. Tapi bila ada orang buat kajian pula, ada sebilangan kata dhaif. Malah Imam Bukhari Imam Bukhari pun ada silap dia bagi manusia. Dan orang yang berbeza pendapat dengan Imam Bukhari bukan mesti betul 100%. Biasalah tu kan. Betul, biasa khilaf dalam mentahqiqkan hadis. Khilaf boleh berlaku Ikrimah Maula Ibn Abbas tu siapa? Perawi tu dia an tu ada. Ikrimah Maula Ibn Abbas. Ikrimah tu ada Imam Bukhari kata dia sahih lah, tapi kebanyakan ulama-ulama hadis yang lain kata dia dhaif. Benda ni pernah ditulis oleh Toha Jabir Al-Awani dalam kitab La Ikraha Fid Din. Dia senaraikan perawi satu persatu, perawi hadis Maksudnya kerana menentukan satu hadis tu boleh berlaku khilaf di kalangan ulama-ulama hadis. Ini ilmu rijal lah, orang belajar ilmu rijal. Ada pula hadis tu sahih, tetapi hadis tu ada problem daripada sudut bilangan perawi. Macam hadis man arada an yansuha li sultanin bi amrin fala yubdina lahu alaniyah. Nabi kata barang siapa yang nak tegur pemimpin siapa nak tegur seorang pemimpin, jangan lakukan secara terbuka. Hadis tu kan. Hadis ni memang sahih. Kita tengok semua perawi, okey. Tapi bila kita semak antara 2 perawi, rupa-rupa hadis tu adalah mursal tabi'in.
Bila mursal boleh tak dibuat hujah? Persoalan. Ada ulama kata hadis mursal boleh dibuat hujah. Ada ulama kata tak boleh. Imam Syafi'i terima hadis mursal sekiranya perawi ini adalah Sa'id bin Musayyib sahaja. Perawi lain tak boleh. Pasal tak? Berlaku khilaf. Maksudnya hadis itu sahih tapi ada problem pada bilangan perawi. Problem pada mursal ke gharib ke, kan? Jadi ada debat di kalangan ulama-ulama. Di situ pun berlaku khilaf di kalangan ulama. Dua. Yang ketiga, khilaf ni boleh berlaku. Qardawi sebut isu ada tapi nas tak ada. Isu berlaku tapi nas tak ada, kan? Bank halal ke tidak? Macam mana bank ni boleh ke tidak? Ada riba ni. Apakah disebabkan faktor riba maka bank automatik perlu diharamkan? Satu soalan. Debat di kalangan ulama, kan? Sebab bila ada riba boleh dibuang tak boleh dibuang, maka usaha membuang itu adalah wajib. Selama mana tak boleh dibuang untuk menyelamatkan harta terpaksa simpan duit dalam bank, maka ia dibolehkan. Betul? Khilaf debat di kalangan ulama-ulama. Khilaf yang kita sebut ni berlaku dalam bab sembahyang. Angkat takbir itu macam mana? Kalau baca Sunan Abi Daud, baca kitab Sunan Abi Daud, hadis Sunan Abi Daud, dia menceritakan tentang kita semayang, dia letak tangan dekat mana? Dekat dada ke, dekat pusat ke, letak dekat bawah. Semua tu ada hadis. Imam Abu Daud senaraikan tiga-tiga hadis tu. Imam Abu Daud, kita buka Sunan Abi Daud dalam jilid yang pertama lah, bukan jilid pertama ni, awal-awal lagi bab solat lagi. Jadi cerita tentang hadis, dan hadis tu kebanyakan diriwayatkan oleh seorang, Ali bin Abi Thalib. Walaupun dalam matan berbeza, berbagai, kan? Ada hadis kata letak kat dada, ada kata letak kat pusat, ada kata letak kat kaki. Ada tiga-tiga hadis. Jadi kekhilafan itu kadang-kadang boleh berlaku disebabkan perbezaan dalam memahami nas itu sendiri. Yalah, sebab ulama-ulama ni dia pun ada kelebihan dan kurang dia dalam memahami nas, kan? Dan kita kena ingat sebenarnya ulama ni sama-sama dia orang pun bergaduh juga sebenarnya. Al-Imam Auza'i, Imam Auza'i kan hebat, seorang salafus soleh lah, dia salaf, kan? Auza'i bila mati Imam Abu Hanifah, tahu apa statement ni? Alhamdulillah qad amata Allah man yang quda oral Islam urwatan. Statement ni hujan Imam Auza'i ni ada dalam kitab Tarikh Baghdad. Dia sebut bila mati Imam Abu Hanifah, orang tanya, Imam Auza'i, Imam Hanifah mati ni, alhamdulillah, puji-pujian bagi Allah yang telah mematikan orang yang membuang Islam satu persatu. Oi, ulama gaduh pun boleh tahan. Cuma ulama kat Malaysia ni bergaduh panggil jebon je lah. Itu kan. Tapi yang cerita je ulama ni pun dia tak berapa nak damai juga antara satu dengan yang lain. Inilah orang cerdik bergaduh ni payah. Orang bodoh bergaduh senang, cepuk kat sebiji. Kan? Cerita mana khilaf tu boleh berlaku disebabkan cara memahami ulama itu tak sama antara satu dengan yang lain. Banyak lagi sebenarnya yang Qardawi senaraikan ni paling mudah, tiga dia. Tapi kalau anak-anak ada senaraikan lain, antaranya usul mazhab yang tak sama. Usul mazhab tak sama. Mazhab Hanafi, hadis ahad tidak boleh mentaksiskan umum Quran. Mazhab jumhur, hadis ahad boleh mentaksiskan umum Quran. Hanafi tak boleh. Mazhab dia semua boleh. Sebab itu khilaf berlaku sembelih ayam. Sebenarnya sembelih itu hendaklah dibacakan dengan nama Allah ke, ataupun sembelih itu mesti orang Islam. Debat. Mazhab Hanafi kata sembelih itu mesti dibacakan dengan nama Allah. Orang Islam sembelih hukumnya sunat saja. Bermaksud kalau orang kafir sembelih dibacakan dengan nama Allah, halqum putus, urat meri putus, sah sembelih itu. Boleh makan? Mazhab Hanafi. Kenapa? Sebab ayat Quran dia sebut tentang dibacakan dengan nama Allah. Yang sebut orang Islam bukan Quran, hadis. Nabi kata dhabihatul muslim halalun dzikra Rasulullah alaih am lam yuzkar alaih. Sebenarnya orang Islam itu halal sama ada dibacakan dengan nama Allah ataupun tidak dibacakan dengan nama Allah. Maksudnya kata Imam mazhab Hanafi, dia kata mesti dibacakan dengan nama Allah sebab ayat Quran. Lepas tu orang Islam yang Nabi sebut, yang tu sunat. Betul tak? Syafi'i kata tak. Penyembelih itu mesti orang Islam. Penyembelih itu mesti orang Islam. Sebab apa? Sebab hadis Nabi itu, hadis ahad tu, dia mentaksiskan umum Quran. Lepas tu baca bismillah, yang tu sunat. Nampak beza ni? Khilaf tu berlaku sebab usul mazhab yang tak sama. Itu kena belajar usul fiqh kan. Usul fiqh panjang cerita lah. Yang tu memang susah sikit usul fiqh ni. Yang sebab usul fiqh ni ilmu kena fikir sikit. Kan? Kalau aku mengajar memang ramai muak lah. Kan? Yang tu kena bincang boleh. Maksudnya khilaf ni
Sebab berlaku khilaf ni macam-macam. Ada pula khilaf boleh berlaku disebabkan ulama tu gagal dalam ulama itu dia tidak sama dalam memahami kemaslahatan dalam mengadaptasikan hukum. Contoh, Nabi SAW kata man ahya ardan maitatan fahiyalah. Barang siapa yang turun ke tanah, maka tanah milik dia. Imam Syafi'i dia kata siapa turun ke tanah terus jadi milik walaupun tak ada surat kerajaan. Kita pergi, kita turun ke tu jadi milik kita. Kerajaan tak bagi surat pun tetap hak kita juga. Syafi'i. Imam Hanafi kata kena ada keran dapat surat tu, oh jadi hak milik. Kenapa? Sebab faktor zaman, faktor tempat yang tak sama. Imam Hanafi dia duduk kat Baghdad, mana maju kalau tak syaratkan habis tanah orang macam. Betul tak? Macam Kuala Lumpur ni kan. Ni Bangi tu, Kuala Lumpur lah Bangi juga. Tak syaratkan geran habis tanah orang. Sebab tanah bergeran pun orang hebat. Orang politik lah, ada orang yang tu. Betul tak? Kita ni pro ke tanah, terus isytihar milik kita. Sebab apa? Saya ni ke Syafi'i. Senang bunyi. Syafi'i dia tak mensyaratkan geran sebab dia ni duduk dekat Mesir yang padang pasir, yang rakyat dia pemalas pada masa tu. Dah lah malas nak turun ke tanah, pergi syaratkan geran, lagilah nak turun ke tanah. Maksudnya kemaslahatan zaman tu tak sama. Betul tak? Itu pun boleh berlaku khilaf di kalangan ulama-ulama mazhab. Serupalah, dia bukan bab solat lah, dalam banyak perkara. Sebab tu bila kita tengok, ambil sikap lah ra'i, menghormati antara satu dengan yang lain. Itu wallahu a'lam. Yang Nabi Isa tu sorry boleh jawab. Wallahu a'lam. Tapi hadis Nabi, kalau baca hadis yang Nabi Muhammad turun akhir zaman, Nabi Isa tu akhir zaman tu, hadis tu mutawatir tau. Mutawatir maknawi. Dia bukan mutawatir lafzi Dia mutawatir maknawi. Sebab tu Ahlussunnah wal Jamaah, Syiah pun mengatakan itu wajib diimani. Tak tahulah yang cerita Nabi Isa mati ke ataupun dibangkitkan balik. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Cukup. Ada soalan lain? 10. Tak ada Padin bin Nabi. Ustaz, bagi cerita sikit tentang buku Ustaz tu secara ringkas dalam 5 minit kan? Okey. Secara ringkas, buku tu yang pertama anda tulis selama 3 minggu. Yang kedua anda tulis pakai handphone. Ni handphone ni anda tulis. Yang ketiganya anda tulis buku tu disebabkan anda tak tengok banyak apabila ada orang-orang agama sudah dianggap sebagai suci. Itu sebab anda tulis buku tu lah. Kita kena ingat sebenarnya mengagamakan orang agama ni maksiat. Statement tu jahat. Sebab ittakhidhu ahbarahum wa rubbanahum arbaba min dunillah. Ayat Quran Allah Ta'ala turun ayat tu. Nabi Muhammad baca depan orang Yahudi, Nasrani, orang Islam, semua Nabi baca. Mereka menjadikan, Ahlul Kitab ni, mereka menjadikan guru-guru mereka, padri-padri mereka syirik daripada Allah. Ayat Quran. Adi bin Hatim seorang padri Kristian masa tu lah, kemudian dia masuk Islam. Adi bin Hatim dia jumpa Nabi, dia pegang salib kat tangan. Dia kata kami tak pernah sembah tubuh kami, padri kami tak pernah sembah. Macam mana Quran kamu kata kami sembah padri tubuh kami? Nabi kata bala, betul. Tapi istahallu ma haramallahu harrama ma ahallallahu fattabi'uhum fatilka ibadatuhum iyyahu. Nabi kata tubuh korang halal kaya haram, haram kaya halal, korang ikut tu syirik yang korang lakukan terhadap Tuhan kamu. Maksudnya hadis ni dah gambar pada kita, orang agama bukan agama, agama adalah agama, orang agama adalah orang agama. Kita baca dalam kitab yang ditulis oleh Al-Fiqhul Am, Mustafa Az-Zarqa. Dia diklasifikasikan beza di antara fiqh dengan syariah. Apa itu syariah? Syariah ni adalah apa yang menceritakan tentang perbuatan yang diceritakan itu adalah Al-Quran dan hadis. Dia wahyu. Syariah tak salah. Fiqh adalah kefahaman ulama terhadap syariah. Baca hadis maka berlakulah tafsiran kan. Ijtihad dia bagi. Ijtihad mungkin betul mungkin salah. Betul. Bila mungkin betul mungkin salah, kita tak salah nak ikut ulama dan tak salah tak ikut ulama. Tapi kita salah kalau tak ikut syariah. Faham? Jadi orang gagal membezakan di antara syariah dengan fiqh. Orang gagal membezakan di antara agama dengan orang agama. Orang gagal membezakan di antara ulama dan juga wahyu. Sana. Jadi anda nampak benda ni ketara sangat. Lebih-lebih lagi tindakan badan-badan agama,
jabatan-jabatan agama, ustaz-ustaz, agamawan-agamawan, mereka gagal mempamerkan imej Islam yang baik apabila mereka lebih menggunakan hukum berbanding menggunakan pendekatan dakwah. Antaranya debat, contohlah kan. Berbeza pendapat, haramkan. Anak tak setuju. Haramkan Ustaz Syekh Nuruddin Banjari kan. Kita bukan mesti nak serupa dengan Syekh Nuruddin. Nak sokong tak apa, tak sokong, tak ada masalah apa pun. Tapi janganlah halang dia. Kau rasa tak setuju, kau kritiklah dia, debat dengan dia, apa masalah. Panggil dia, main kita puja. Saya tak setuju dengan pendapat Syekh. Sebab apa? 1, 2, 3, 4. Dengar pula Syekh tu jawab apa. Betul tak? Padahal itu yang terbaik. Apa kau haramkan? Hari ni kita haramkan dia sebab geng kita menang. Esok geng dia pula menang, kita pula kena haram. Bila dah selesai? Betul tak? Kalau kita haramkan orang dan kita bersetuju dengan tindakan mengharamkan orang tu, satu masa nanti kalau kita diharamkan pun kita kena setuju bahawa adil sikap kita. Tapi kita tak setuju bila kita kena ke kita. Tapi kalau kita buat orang, kita setuju pula. Itu ada masalah. Anda nampak Islam ni agama yang ada kredibiliti yang cukup tinggi. Waktu Nabi Muhammad berdebat dengan Padri, baca surah Ali Imran. Panjang pula cerita sikit lah. Cerita dalam Quran, Nabi Muhammad ni dia jumpa dengan 12 orang Padri, berhujah, bomba berhujah. Tajuk hujah ni, Isa ni Tuhan ke tidak? Hujah itu. Kristian ni, Padri kata Isa ni Tuhan. Dia kata kenapa Tuhan? Sebab dia kata Isa ni dia ada mak, tak ada bapa. Pelik pada orang. Jadi dia orang. Dia Tuhan. Allah Ta'ala tu ayat Quran pada Nabi. Inna masala Isa indallah kama masali Adam khalaqahu min turab summa qala lahu kun fayakun. Allah Ta'ala kata sesungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah seperti mana Adam. Yang Allah Ta'ala ciptakan Adam, Allah Ta'ala kata jadilah Adam AS kan. Kalaulah boleh sembah Nabi Isa disebabkan Isa tu ada mak tak ada bapa, kenapa tak sembah Nabi Adam? Bapa tak ada, mak pun tak ada. Ambil ingat hujah tu kan. Termenung Padri Syekh. Biar betul. Balik fikir pula mesyuarat kita puja yang kedua. Apa dia? Isa dia boleh hidupkan orang mati. Tuhan dia boleh hidupkan orang mati. Jawapan senang. Kenapa sembah Nabi Isa yang hidup orang mati? Kenapa tak sembah Nabi Musa? Kayu tu tak hidup, boleh bagi hidup. Mampu pula. Sampai nak berlaku sejarah Mubahalah. Ada cerita Mubahalah tu kan. Maksudnya Nabi Muhammad ni memang berdebat, dia hujah. Dia bukan guna kuasa halang orang tak tahu pasal. Itu kita nampak kredibiliti agama Islam. Tapi orang-orang agama kadang-kadang dia tak ada kredibiliti. Kerja nak haram orang. Halang orang. Bila halang, orang akan nampak kita lemah. Orang, kalau kita betul, kita tak perlu takut. Anda sebut satu benda lah, banyak tempat anda sebut. Kita yakin kebenaran itu pasti akan menang, kebatilan pasti akan hancur. Wa qul ja'al haqqa wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Itu kita percaya keimanan. Kalau kita yakin kita betul, takut apa dengan orang tak betul? Kita yakin akulah golongan yang benar. Betul, yang kau haramkan tu itu golongan yang batil. Kalau kau tahu dia batil, kenapa kau haramkan? Jomlah kita puja, sebab kebatilan pasti akan hancur. Tak ada guna kekuasaan. Macam kita yang kata kita benar tu pun kita tak yakin yang kita tu benar. Fir'aun dia tak benar, lepas tu dia halang Nabi Musa. Fir'aun tu dia batil. Sebab batilnya Fir'aun tu, yang tu dia nak bunuh Nabi Musa alaihissalam. Dia bukan sekadar nak bunuh Nabi Musa. Fastaqafa qaumahu fa'atahu innahu kanu qauman fasiqin. Quran sebut kan. Allah Ta'ala kata Fir'aun dia merendah-rendahkan tahap akal rakyat dia. Sebab rakyat taat pada dia. Innahum kanu qaum fasiqin. Rakyat yang taat dia tu fasik. Alhamdulillah. Apa? Cerita kan. Jadi ana buku tu secara umum secara kasar je. Ana mengkritik sistem badan-badan agama Islam di Malaysia dan juga sikap orang-orang agama dalam berinteraksi dengan agama. Dan anda punya motif dalam buku tu adalah anda nak mempamerkan Islam ni agama yang cukup bertamadun. Dan Islam ni agama yang cukup mengajar orang tentang kebijaksanaan. Jadi buku tu memang sebenarnya basic asalnya melawan projek pembodohan. Tajuk asalnya melawan projek pembodohan. Tapi ada seorang kawan kata tak best, tajuk lain. Tajuk apa? Ulama yang bukan pewaris Nabi. Oh, macam best pula. Kan? Alhamdulillah. Terbit pula buku tu. Wallahu a'lam. Cukup lah buat Pak Din. Ambil ni.